Bertemu kembali. Perkembangan seterusnya, Bank Negara Malaysia menerusi jawatan kuasa dasar monetari hari ini membuat keputusan mengejut dengan mengekalkan kadar dasar semalaman pada paras 2.75% selepas 4 kenaikan secara berturut-turut. Kenaikan OPR 4 kali berturut-turut ini bermula sejak tahun lalu bermula Mei, Julai, September dan November lalu dengan masing-masing meningkat sebanyak 25 mata asas. Jadi untuk mengulas lanjut perkara ini sudah sedia berada di talian ialah Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi IMDF Research. Selamat pagi Muiz. Selamat pagi. Okey, terima kasih kerana bersama dengan Astrawani. Jadi, bantu kami untuk faham bagaimana bacaan Muiz mengenai keputusan Bank Negara untuk mengekalkan OPR semalam, dan saya pasti ramai pemerhati pasaran yang terkejut dengan keputusan pengekalan OPR semalam. Jadi, apa komen Muiz tentang perkara ini? Saya percaya bagi orang ramai keputusan semalam adalah satu berita baik kerana pengekalan OPR pada 2.75% menandakan asuran bayaran balik pinjaman juga akan dikekalkan. Tapi seperti yang dinyatakan, kebanyakan pemerhati pasaran termasuklah kami di MIDF Research sebenarnya menjangkakan akan ada kenaikan OPR. Jadi keputusan yang dibuat semalam adalah satu kejutan dan juga luar jangka kerana mungkin ini menggambarkan ada tanda-tanda tekanan inflasi semakin perlahan, dan saya pasti keputusan ini juga mengambil kira sokongan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi bagi kami melihat kepada keputusan ini, sebenarnya apa yang menjadi fokus adalah apa yang dinyatakan dalam kenyataan Jawatankuasa Dasar Moneteri itu sendiri, kerana mereka menyatakan keputusan ini dibuat bagi mengukur ataupun menilai kesan kenaikan OPR sebelum ini. Mungkin ini adalah satu petanda bahawa penyelarasan OPR itu masih belum selesai, dan oleh sebab itu kita percaya keputusan-keputusan ini masih bergantung kepada sama ada tekanan inflasi itu masih kekal tinggi ataupun kedudukan pertumbuhan ekonomi ini masih berada pada keadaan yang kuat. Ini adalah satu perkara yang pada kami sepatutnya memberi peluang untuk Bank Negara terus menaikkan OPR lah. Jadi mungkin boleh kongsi kepada kami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Bank Negara apabila dinyatakan dalam Penyata Dasar Monetari yang dikeluarkan semalam, iaitu keadaan inflasi dijangka menyederhana tetapi akan kekal tinggi. Jadi adakah kita sebenarnya akan berdepan dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup tahun ini atau bagaimana? Okey, memang kalau kita lihat dari segi tekanan harga berdasarkan kepada keadaan ataupun data inflasi teras yang terus meningkat kepada 4.2% pada bulan November, ini menandakan terdapat tekanan daripada perbelanjaan dan juga aktiviti permintaan yang kuat, yang mana ini menyebabkan para peniaga terus menaikkan harga kerana dari segi kita lihat dari segi keadaan penawaran atau supply condition ianya telah bertambah baik. Tapi berdasarkan dari segi apa yang dinyatakan oleh Bank Negara, jangkaan pilihan inflasi ini akan lebih sederhana, yang mana mungkin ini akan berkurang lebih rendah daripada 4%. Contohnya untuk data bagi bulan Disember yang akan dikeluarkan pada hari ini, jangkaan menunjukkan inflasi mungkin akan menurun kepada 3.5 kepada 3.8%. Tapi apabila kita sebut tentang penurunan inflasi dari 4, contohnya kepada 4 kepada 3%, sebenarnya keadaan inflasi itu masih kekal positif, dan ini menandakan harga barang akan terus meningkat. Cuma dari segi kadar kenaikan itu adalah lebih perlahan berbanding tahun sebelumnya. Oleh itu, secara kasarnya memang kita akan dapati harga itu akan terus menaik. Cuma apabila kenaikan itu adalah rendah dan terkawal, ini adalah perkara ataupun mandat yang cuba dicapai oleh Bank Negara, kerana dalam keadaan ekonomi terus berkembang, kita pasti akan melihat inflasi itu berlaku. Cuma kita kena pastikan peningkatan harga atau inflasi itu adalah dalam keadaan yang terkawal. Baik, seperti yang disebutkan Muiz tadi, kemungkinan untuk kenaikan harga barang itu ada. Jadi ada cakap-cakap di kalangan masyarakat yang berpendapat kerajaan perlu bertindak untuk menasihati agar Bank Negara tidak terus menaikkan OPR kerana tekanan yang dihadapi orang ramai dan peniaga, khususnya para peminjam, adalah susah. Dan bagaimana dan adakah kerajaan berhak untuk campur tangan dalam bab keputusan dasar monetari yang diputuskan Bank Negara ini?
Okay, dalam isu ini sebenarnya dari sudut kita sebagai pemerhati pasaran adalah penting untuk memahami sebenarnya kebebasan bank negara atau bank pusat itu perlu dipelihara, kerana kalau kita lihat dari segi peranan kerajaan, kerajaan juga adalah antara pemain dalam ekonomi selain daripada individu isi rumah ataupun juga komuniti perniagaan. Jadi kalau ada berlaku campur tangan dari kerajaan dalam urusan keputusan untuk penetapan dasar monetary yang dibuat oleh bank negara, ini mungkin akan berlaku, saya kira, perselisihan kepentingan ataupun conflict of interest, yang mana keputusan bank negara tu kalau kita lihat dari segi time horizon atau jangka masa itu adalah melihat kepada satu tempoh yang panjang, kerana mandat yang ditetapkan untuk bank negara adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan untuk jangka panjang dan juga inflasi itu berada dalam keadaan terkawal. Mungkin kalau kita hendak capai inflasi ataupun kita tidak mahu OPR itu naik sekarang, kita mungkin rasa senang sekarang, tetapi kestabilan ekonomi negara dan juga inflasi itu mungkin akan menjadi luar kawal dalam tempoh yang akan datang. Jadi oleh sebab itu adalah penting bagi saya kebebasan bank negara ini perlu dipelihara, dan saya pasti kerajaan yang ada pada hari ini juga jelas bahawa isu ini ataupun campur tangan dari segi kerajaan adalah tidak perlu berlaku, dan bank negara boleh menentukan keadaan OPR itu berdasarkan analisa yang mereka buat sendirilah. Muiz, dalam memastikan keadaan ekonomi kita kekal mampan dan juga inflasi kekal terkawal, adakah kita masih akan menjangkakan lagi kenaikan OPR walaupun Bank Negara tidak berbuat demikian semalam? Okey, kalau kita lihat dari segi paras OPR itu, memang ianya masih belum kembali kepada paras 3%, iaitu paras yang ditetapkan sebelum berlakunya pandemik. Jadi itulah menjadi satu jangkaan, kerana sebelum ini pemotongan OPR itu adalah bertujuan bagi memberi sokongan kepada ekonomi negara yang terjejas akibat pandemik. Tapi apabila kita lihat pertumbuhan itu telah kembali memulih dan keadaan ekonomi negara telah dibuka semula dan aktiviti semakin meningkat, keperluan sokongan monetary yang berlebihan ini perlu dikurangkanlah. Jadi kita percaya akan berlaku lagi kenaikan OPR bagi mengembalikan kedudukan OPR itu kepada paras 3%. Hatta kalau kita lihat dari segi kesan kepada ekonomi itu juga mengambil kira time horizon seperti yang kalau kita lihat dari apa yang dibincangkan, bank negara biasanya akan fokus kepada kesan perubahan OPR itu adalah untuk tempoh yang akan datang. Jadi pada saya untuk memastikan keadaan inflasi itu terus terkawal, saya percaya OPR itu perlu ditingkatkan, kerana kalau melihat kepada kedudukan paras inflasi, ianya masih berada kekal lebih tinggi daripada paras OPR, dan ini perlu diberi perhatian. Jadi setakat ini pada pendapat Muiz, apa gambaran dan jangkaan keadaan ekonomi negara sekarang? Adakah kita bakal mengalami pertumbuhan perlahan dan dibebani masalah-masalah ekonomi global dan juga luar negeri, khususnya pertumbuhan di negara-negara maju yang dijangka lebih perlahan dan mungkin akan melesek tahun-tahun akan datang? Memang kalau kita lihat dari segi jangkaan kebanyakan para pemerhati pasaran, keadaan ekonomi negara ini tidak lari daripada, juga akan turut terkesan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi dunia yang mungkin dijangkakan lebih perlahan. Malaysia sebagai negara yang terbuka dan juga bergantung kepada aktiviti perdagangan, dan kita juga terlibat sama dalam aktiviti pengeluaran di peringkat antarabangsa, kita secara tidak langsung kita pasti akan mendapat tempias daripada kemelesetan ataupun kelembapan ekonomi di negara maju. Kerana pertumbuhan di negara-negara luar ini juga akan turut perlahan akibat daripada keputusan bank-bank pusat mereka yang turut menaikkan kadar faedah ataupun kos pinjaman bagi mengekang inflasi yang kelihatan meningkat secara agak pada paras yang agak tinggi. Namun dari segi keyakinannya, kita menjangka keadaan ekonomi akan terus kekal positif, walaupun dari segi pertumbuhan KDNK, kami di MIDF Research menjangka akan
menyederhana kepada 4.2% tahun ini berbanding lebih daripada 8% tahun lalu. Kerana kita menyangkakan pertumbuhan akan disokong oleh perbelanjaan domestik dan juga aktiviti perniagaan yang dijaga akan terus kekal positif. Baik, dengan itu semoga Jawatan Kuasa Dasar Monetari atau MPC terus menetapkan dasar monetari yang mampu mengimbangi risiko inflasi dalam negeri dan pertumbuhan yang mampan dan ekonomi negara terus menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Abdul Muiz Nur Halim, pakar ekonomi MIDF Research.